Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam bab pengajian asas usulul fiqh di bawah satu topik, satu bab turuqu istinbatil ahkam. Okey, cara untuk mengistimbatkan hukum hakam. Perbincangan yang lebih kecil kita membincangkan tentang dilalatul alfaz ala ma'ani min nahiyatin wada'aha al-lughawi. Okey, iaitu dalalah lafaz yang menunjukkan makna-makna, okey, yang menunjukkan makna-makna di satu sudut. Sudut apa? Yang ulama-ulama lughah, ulama-ulama bahasa meletakkannya. Kita dah bincang dahulu mengenai dengan manhaj dalam dilalatul alfaz. Dalalah alfaz, lafaz dari sudut lughah, bahasa. Kita bahagikan dua manhaj, iaitu tariqah al-mutakallimin ataupun jumhur. Satu lagi tariqatul hanafiyah. Kita bincangkan pada Jumaat yang lalu, tuan-tuan boleh refer pada episod yang lalu, iaitu manhaj mutakallimin hanya terbahagi kepada dua, ataupun manhaj syafi'iyah, ataupun jumhur, iaitu dalalatul mantuq wa dalalatul mafhum. Mantuq dan juga mafhum. Apa dia, kita akan huraikan, tuan-tuan, jangan risau. Mengikut manhaj al-hanafiyah, dia bahagikan kepada empat. Dalalatul alfaz min haisul lughah ni, apa dia? Iaitu dipanggil dalalatul ibarah, ataupun bahasa mudah dipanggil ibaratun nassi. Ibaratun nassi. Yang kedua dalalatul isyarah. Yang ketiga dalalatul nas. Yang keempat dalalatul iqtida. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita refresh balik pada hari Jumaat yang lalu. Kita bincangkan dalam manhaj al-hanafiyah, okey, mengenai dengan dalalatul ibarah ataupun ibaratun nas, iaitu ayat Quran menyatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanuhum. Okey, nampak tak? Di sini kita panggil ibaratun nas, menyatakan hukum berkahwin lebih daripada seorang itu adalah perkara yang diharuskan, bahkan disunatkan. Perkara yang ketiga, kemudian ibaratun nas, teks daripada sudut literalnya memberitahu, iaitu sekiranya tak mampu untuk berlaku adil, dikhawatiri akan terjebak dalam kezaliman kepada isteri-isteri, maka cukup berkahwin dengan satu. Okey, itu ibaratun nas. Dalalatul isyarah yang kedua kita dah bincangkan, iaitu dalam ayat suratul Baqarah ayat 233, iaitu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. Nampak tak? وعلى المولود lah, dari kita panggil ibaratun nas, menyatakan ayah wajib memberi nafkah kepada isterinya. Dari sudut dalalatul isyarah, petunjuk isyarat yang bukan literal, petunjuk isyarat dalam ayat ini. Ayat ibaratun nas menunjukkan ayah wajib memberi nafkah kepada isteri, iaitu suami wajib memberi nafkah kepada isteri, suami. Dalam ayat ini, dari sudut dalalatul isyarah, iaitu wa'alal mauludi lahu,
iaitu anak itu dibinkan kepada ayahnya. Anak yang menunjukkan isyarat dalam ayat ini, wa alal mauludi lahu, lam tu lahu, iaitu ayah ni dikhususkan dengan nisbahkan anak kepada ayah. Tak boleh bin dengan orang lain, bin dengan ayah sahaja. Sebab ayah tadi memiliki anak. Anak tadi milik siapa? Milik ayah. Boleh jadi itulah dipanggil sebagai dalalatul isyarah. Bukan ayah tu milik anak, anak tu milik ayah. Okey. Kemudian itu kita tulis papan putih pada hari Jumaat yang lalu, pada minggu yang lalu. Tuan-tuan boleh lihat balik, refer. Tak perlu saya ulang sekali lagi di papan putih. Sekarang dalam bab yang ketiga dipanggil dalalatun nas. Dalalatun nas. Dalalatun nas adalah dalalatul lafaz alal hukum, yang tidak difahami mubasyaratan min alfazih, bahkan difahami ia daripada yang tersirat, bukan yang tersurat, yang tersirat daripada ayat tadi. Idza kanat illatul hukum, dengan syarat iaitu hukum, illatul hukum, illah sebab hukum itu sama ataupun lebih daripada itu pada peristiwa yang lain. Okey. Okey. Tuan-tuan lihat, kita lihat di papan putih pada sekarang ini, iaitu pen merah. Pen merah berbudak awak sikit. Jatuh. Okey. Kita lihat, kita nak bincang hari ini sambungan yang lalu, iaitu dilalatul alfaz. Okey. Min haitsu apa? Min haitsul lughah, dari sudut bahasa. Okey. Kita dah bincanglah tadi ibaratun nas dan juga dalalatul isyarah, dan sekarang ini kita nak bincang yang ketiga mengikut manhaj al-Hanafiyah. Manhaj al-Hanafiyah tu kena faham. Apa dia? Iaitu dipanggil sebagai dilalah. Okey. Dilalatul ibarah. Dilalatul ibarah bukan dilalatul ibarah. Dilalatul ibarah yang pertama dipanggil ibaratun nas. Okey. Tapi apa dia? Dipanggil sebagai dalalah ataupun dilalatun nas. Apa dia ni? Okey, kita bagi contoh, tuan-tuan akan nampak. Dalam ayat ini, dalam contoh, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam ayat ni, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada kedua ibu bapa kamu uffin, Kemudian wa qul lahuma, katakanlah kepada kedua bapa kamu dengan qaulan karima, perkataan yang baik-baik sahaja. Okey. Kita lihat dalam ayat ini. Apakah yang dimaksudkan dengan dilalatun nas? Contoh ayat tadi kita lihat. Fala taqul lahuma, okey. Fala taqul lahuma, jangan kamu kata kepada kedua ibu bapa kamu uffin. Okey, uffin. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Okey, tuan-tuan lihat
dalam ayat uffin ini, uffin, apa yang kita faham daripada ayat fala taqul lahuma uffin? Okey, kalau kita tengok dari sudut ibaratul apa? Ibaratun nas. Tuan-tuan nampak ibaratun nas, bukan dalalatun nas, ibaratun nas, iaitu apa? Jangan kamu katakan oh, kepada kedua bapa kamu. Itu ibaratun nas. Okey, ini nampak tak? Ibaratun nas makna literal, nampak ni uffin. Jangan kamu katakan uffin. Ini hukum dia. Nampak? Okey. Bila sebut tentang dalalatun nas, apa itu dalalatun nas? Dilalatun nas, perkara yang tak nampak. Ini makna yang tersurat. Hukum yang tersurat. Nampak? Ini dipanggil sebagai hukum dilalatun nas, hukum yang tersirat, tak nampak. Dipanggil dilalatun nas. Okey. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Al-maskut anhu. Apa itu al-maskut anhu? Sakata yaskutu saktan sukutan fahuwa maskut. Fahuwa sakitun wa zaka maskut. Maskutun adalah benda yang didiami, iaitu diam, yang tidak, maknanya yang tidak disebut. Maskut anhu tidak disebut. Quran tak sebut. Makna hukum tersirat. Itu dah hukum tersirat. Quran tak sebut. Ini Quran sebut. Apa yang maskut anhu Quran tak sebut, iaitu apa? Sepak ibu bapa, terajang ibu bapa, lempang ibu bapa. Itu Quran tak sebut. Maki ibu bapa, Quran tak sebut. Tetapi kita lihat ibaratun nas, di sana ada dipanggil apa? Illah ataupun sebab. Ibaratun nas dan juga dilalatun nas menggunakan illah yang sama. Apakah illahnya? Iaitu al-idha, menyakiti kedua bapa. Ibu bapa akan sakit hati. Ibu bapa suruh tolong belikan santan RM2. Nanti dulu lah. Aduh. Jadi itu semua adalah al-idha. Idha adalah sebab kepada, iba adalah menjadi sebab. Apa iza? Ibu bapa akan terasa hati. Ibu bapa akan rasa kecewa, rasa sakit hati, disebabkan sama ada ibaratun nas ataupun dalalatun nas. Ibaratun nas, anak akan kata aduh. Dalalatun nas tak nampak. Bila tak nampak, lihat kepada illah, sebab. Adakah ibu bapa sakit hati? Al-iza. Kalau sakit hati ibu bapa, maka hukumnya adalah sama. Hukumnya apa dia? Tahrim. Kembali kepada hukum. Kembali kepada hukum, kita lihat. Apa hukum dia? Hukum dia adalah tahrim. Haram. Okey? Nampak tak? Haram. Sebab apa haram? Sebab ilahnya sama, sebabnya sama, iaitu al-idha. Al-idha, menyakiti li'abawain, kepada kedua ibu bapa. Okey. Tuan-tuan boleh nampak itu dipanggil ibaratun nas, dalalatun nas. Dalam ini kita panggil manhaj al-Hanafiyah. Ini apa? Tuan-tuan kena ingat yang kita bincangkan dalam manhaj al-Hanafiyah ataupun tariqah al-Hanafiyah. Di dalam term yang diambil oleh manhaj mutakallimin atau Syafi'iyah, ibaratun nas dipanggil sebagai mantuq. Dipanggil apa? Mantuq. Ini kita akan bincang lepas ni. Kita habiskan satu persatu dulu mengikut tariqah al-Hanafiyah. Okey. Nampak ibaratun nas benda literal daripada Al-Quran. Benda tersurat, jelas hukum dia. Dalalatun nas benda yang di sebalik hukum ni, tak nampak. Tak ada, Quran tak sebut. Sepak terajang ibu bapa, Quran tak sebut. Jadi bila Quran tak sebut, maki ibu bapa, marah ibu bapa, Quran tak sebut, lihat kepada illah, sebab. Adakah sebab ibu bapa akan terasa hati, akan sakit hati? Ya, maka hukumnya sama, iaitu haram. Nampak?
Dan dalalatun nas dengan ibaratun nas dia ada kaitan. Dua. Ini dua, dia ada kaitan. Dapat. Hendaklah dalalatun nas musawiyan, sama laha, musawiyan laha, sama dengan ibaratun nas, ataupun dalalatun nas, nampak jelas belah bawah, dia adalah a'la, ataupun kita panggil apa, a'la bitariqil awla, a'la, dia lebih tinggi, a'la minha, a'la minha mana apa, lebih tinggi daripada ibaratun nas. Okey, tuan-tuan nampak apa maksud dia? Ibaratun nas mana uffin, yang musawiyan laha, dalalatun nas yang sama dengan ibaratun nas. Macam mana? Aduh, alamak. Nampak? Quran dia sebut alamak, aduh, tak ada. Tapi musawiyan, perkataan ni sama dengan uffin, mengandungi makna yang sama. Satu lagi, dalalatun nas a'la min ibaratin nas, lebih teruk daripada ibaratun nas. Kalau ibaratun nas kita kata sepak terajang, ibaratun nas uffin, kata kat ibu bapa. Tapi yang dalalatun nas yang a'la minha, iaitu dia sepak terajang lempang ibu bapa itu lebih teruk berbanding dengan Jadi kalau lebih teruk, hukumnya mestilah lebih haram. Maknanya hukumnya sama, haram. Nampak tak? Inilah di antara perbahasan. Ini hukum dalalatun nas a'la minha dari sudut aklan. Kita dah dapat boleh fikir lah, tak perlu hukum syarak pun tak apa. Benda yang maskut an, benda yang Quran tak sebut, sepak terajang ibu bapa, benda ni tak perlu Quran sebut pun. Sebab kalau perkataan yang ringan pun tak boleh sebut, lebih-lebih lagi perkataan kelakuan yang teruk. Okey. Jadi nak menunjukkan hukum yang sepak, lempang, terajang, maki semua ni yang a'la, dalalatun nas a'la, tak perlu kepada nazari, tak perlu kepada istiqra', tak perlu kepada ijtihad ulama, tak perlu. Dari segi akal kita ada otak, kita boleh fikir benda ni memang tak boleh. Sebab benda ringan pun tak dibenarkan. Okey. Okey, tuan-tuan lihat. Yang kita nak bincangkan illah, sebab dia adalah al-idza, menyakiti ibu bapa. Okey, maka hukumnya adalah haram. Sebab Quran tak bagi benda-benda ni adalah untuk apa? Untuk menghormati hurmah li abawain, menjaga kehormatan, menghormati kedua ibu bapa. Ini hukum ni qat'i, qat'i. Mana walaupun kita kata sepak ibu bapa, terajang ibu bapa, maki ibu bapa, semua tak ada dalam Quran, tapi hukumnya qat'i, walaupun tak ada dalam Quran, hukumnya haram. Okey. Kemudian yang terakhir, in dalalatul nas dalam manhaj al-Hanafiyah, jelas Sekarang kita lihat dalalatul iqtida. Yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat. Ini bukan manhaj al-mutakallimin, manhaj asy-Syafi'iyah, bukan. Ini al-Hanafiyah. Yang terakhir dipanggil sebagai apa? Dalalatul iqtida. Okey jelas dalalatul iqtida. Okey, kita lihat dalalatul iqtida ni makna dalalatul kalam, petunjuk kalam ke atas satu hukum yang tak bolehlah kalam tadi melainkan dengan takdir.
Kita tak dapat faham kalam ni, perkataan ni. Perkataan tak dapat difahami, kena takdirkan dulu. Okey. Tak kiralah sidqul kalam, benarnya percakapan, perkataan, ataupun sahihnya dari sudut syarak ataupun dari sudut akal, bergantung kepada makna di luar daripada lafaz. Dia kena bergantung, nak faham perkataan ni, depan mata kita perkataan ni kena ada satu takdir, ataupun kena ada suatu makna yang dekat luar, bukan bila ada lafaz ni untuk kita faham. Okey, itu dipanggil dalatul iqtida. Kita lihat, untuk sahnya, untuk kita fahamnya satu kalam perkataan, perlu ditakdirkan perkataan tadi di sisi kebanyakan di kalangan ulama usul, sama ada di kalangan Hanafiyah, di kalangan Syafi'iyah, okey, dan juga di kalangan Mu'tazilah, sama, mereka bahagikan kepada tiga. Tuan-tuan lihat, perkara yang pertama wajib takdir. Perkara yang pertama wajib takdir. Secara darurian. Okey, mesti. Kalau tak, memang tak boleh faham. Okey. Untuk kita benarkan perkataan Nabi ni wajib takdir. Kalau tak, kita tak faham. Okey, kita lihat seperti mana riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Okey. Innallaha. Okey. Innallah, sesungguhnya Allah, wada'a an ummati, memaafkan umatku. Okey. Apa dia? Wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Al-khata'a, tersalah, wan nisyan wa mastukrihu alaih. Okey. Nak bincang di mana ni? Nak bincang di mana? Iaitu fa innal khata' wan nisyan lam yarfa'a. Okey. Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada umatku. Allah Taala wada'an makna mengangkat. Wada'an makna apa? Mengangkat. Allah Taala mengangkat daripada umatku kesalahan dan juga terlupa. Mengangkat apa tu? Wada'an maknanya apa? Rafa'a, mengangkat. Mengangkat apa? Allah Taala angkat umatku kesalahan dan juga nisyan, lupa. Mana boleh angkat? Kesalahan ni manusia sentiasa ada salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Okey. Kullu bani Adam khata'un. Okey. Nampak tak? Nak angkat macam mana kesalahan ni, memang kita selalu buat, sentiasa buat salah. Tak ada manusia yang tak salah. Nisyan, lupa, semua manusia lupa. Tak ada manusia yang tak lupa. Jadi nak angkat apa ni? Nak angkat apa? Jadi di sini kena takdirkan Allah Taala angkat daripada umatku, angkat apa? Al-ithim. Angkat apa? Al-ithim, dosa. Nampak tak? Mengangkat apa? Dosa. Jadi di sini wada'an makna mengangkat, mengangkat umatku. Mengangkat apa? Tak faham hadis ni. Jadi makna mengangkat dosa. Makna Allah Taala akan angkat dosa, makna tak berdosa. Orang yang terlupa, orang yang tersalah, orang yang dipaksa. Wa mastukruhu alaihi, wa mastukrihu. Alaihi. Okey, ataupun wa mastukruhu alaihi, orang yang dipaksa. Okey. Jadi di sini tuan-tuan jelas, tak dapat tidak untuk kita faham kalam daripada hadis Nabi SAW dengan sebenar-benar kefahaman, kita perlukan takdir perkataan Nabi ini supaya perkataan tersebut jadi kalam yang benar. Kalau tak, kita jadi tak faham. Allah Ta'ala mengangkat umatku kesalahan, mengangkat apa? Dosa. Nampak Inilah kita panggil dalalatul iqtida, mengikut tariqah al-Hanafiyah. Ini wajib kita takdirkan secara darurian, wajib takdir. Kalau tak takdir, tak faham. Okey. Yang keduanya wajib juga takdir untuk kita faham dari segi akal lah, dari segi akal. Dari segi akal. Okey, wajib takdir juga.
Yang kedua. Semua ada 3 Kita tengok yang kedua. Yang kedua, wajib takdir tetapi dari sudut akalan. Akal kita dapat fikir benda ni. Okey. Apa contoh? Dalam surah Yusuf ayat 72, was'alil qaryata allati kanat was'alil qaryata allati barakna fiha wal 'ira allati okey. Was'alil qaryata allati fiha, okey, wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Was'alil qaryah. Was'alil qaryah makna apa? Kamu tanyalah penduduk kamu tanyalah kampung. Kampung ni adalah al-bina, binaan. Kampung tak boleh tanya sebab dia tak boleh cakap kampung. Was'alil qaryah, kamu tanyalah kampung. Jadi perkataan ini tak dapat faham melainkan kita kena takdirkan dari sudut akalnya. Tanyalah ahlul qaryah, penduduk kampung. Nampak tak? Quran tak sebut was'al ahlal qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Quran tak sebut was'al ahlal qaryah. Quran sebut was'alil qaryata allati, ahla dibuang. Sebab apa dibuang? Dari sudut akal ni kita dah boleh berfikir, dah boleh faham. Logiknya kita tahu. Ini dalam ilmu balaghah dipanggil ini sebagai majaz mursal. Majaz apa? Dalam ilmu balaghah disebut sebagai majaz al-mursal. Dalam ilmu usulul fiqh disebut sebagai dalalatul iqtida. Ini satu term. Dalam ilmu balaghah ada term dia, dalam ilmu usulul fiqh juga ada termnya. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini dah habis selesai. Banyak lagi lah. Sebenarnya ini juga diaplikasikan dalam bahasa Melayu kita. Kita buat kenduri tahlil. Jemput surau depan rumah, jemput surau taman ni. Surau taman ni jemput untuk kenduri saya malam ni. Kenduri tahlil. Kita tak jemput surau. Berapa biji surau jemput? Saya jemput 3 buah surau saya jemput untuk makan malam di rumah saya, tahlil malam ni. Jemput 3 surau ke? Tak, jemput penduduk surau, penghuni surau, jemaah surau. Nampak? Itu kita panggil takdir. Itu sudut akal. Penggunaan bahasa Melayu kita banyak lah. Penggunaan dalam bahasa Melayu kita banyak. Dan seterusnya, yang ketiga, dalam dalatul iqtida ini, yang ketiga dipanggil sebab wajib takdir kerana bergantung sahnya kalam dari sudut syarak. Ini wajib juga takdir. Tapi sudut syara'an. Yang pertama sudut daruriyan. Tuan-tuan kalau tak takdir hadis Nabi tadi, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrahu alaih. Tuan-tuan tak takdir, tak faham hadis tu. Yang keduanya adalah dari sudut aklan, was'alil qaryah. Yang ketiganya adalah dari sudut apa? Dari sudut syara'an, syarak. Wajib takdir. Apa dia? Contoh, apa contoh dia? Iaitu fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru raqabatin mu'minah. Suratul Mujadalah, ayat ketiga. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin mu'minah. Okey. Fatahriru raqabatin tak ada mu'minah. Suratul Mujadalah tak ada mu'minah.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Okey, nas Quran ni fatahriru raqabatin adalah makna amar. Makna apa? Fi'il amar. Harriru raqabah. Tuan-tuan nampak tak? Di sini fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahrir ni adalah noun, ismul masdar daripada harrara yuharriru tahriran. Okey, tahriran. Tahriran ni ismul masdar, tapi sebenarnya dia mengandungi makna fi'il amar. Apa tu fi'il amar? Iaitu harriru, harriru. Iaitu apa dia tu? Merdekakanlah, kamu merdekakanlah hamba. Nampak? Merdekakan. Harriru raqabatan, merdekakanlah hamba. Okey. Fi'il amar di sini mengkehendaki al-milk. Apa dia? Tuan-tuan nampak tak? Fi'il amar di sini adalah muqtada yang dikehendaki di sini adalah al-milk. Milk ni apa? Milik. Sebab tu dipanggil dalalatul iqtida. Quran kata fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Mana tahriru, mana fi'il amar yang bermakna harriru, merdekakanlah oleh kamu akan hamba ini. Yang dimaksudkan fi'il amar ni harriru adalah muqtadal milk. Apa tu muqtadal milk? Mana nak merdekakan hamba, kenalah hamba jadi milik kamu, tak boleh merdekakan hamba milik orang lain. Macam mana orang lain punya hamba kamu merdekakan? Macam kita lah, kereta orang lain kita jual, mana boleh? Nampak tak? Di sini ada dalalatul iqtida. Makna bila merdekakan hamba milik kamu. Kerana tidak tergambar di akal pemikiran kita, akal yang waras dan yang normal, bila sebut tentang merdekakan hamba, dia pergi merdekakan hamba orang lain. Tak boleh. Bila sebut kata aku jual kereta, mana kereta tu kereta aku, saya punya. Tak boleh dia kata oh ini abang aku punya, pakcik aku punya, tiga pupu aku punya kereta aku jual. Tak boleh. Tu tak tergambar di fikiran kita. Okey, seperti itu juga memerdekakan milik orang lain bagi pihak dirinya sendiri, itu takkan berlaku. Milkur raqabah thabitun bin nas iqtidaan fasarat taqdir fatahriru raqabatin mamlukah. Okey, tuan-tuan, ibaratun nas, tahriru raqabah, ibaratun nas, literal daripada makna ayat Quran ini, merdekakan hamba. Iqtida, dalalatul iqtida, iaitu maksudnya harriru apa? Raqabatan mamlukatan. Itu dipanggil sebagai ini, mamlukatan adalah dipanggil sebagai dalalatul iqtida. Nampak tak? Apa dia? Merdekakan, raqabatan mamlukatan. Apa kita panggil? Hamba yang dimiliki. Tapi Quran tak sebutlah mamlukatan, sebab benda ni adalah dalalatul iqtida. Okey, jelas okey. Bila kita sebut merdekakan hamba orang lain boleh? Tak boleh. Hamba milik sendiri, Quran tak sebut. Itulah kita panggil dalalatun nafsi bil iqtidai. Nampak? Sabitun bin nafsi, sabit dengan nas, tetapi bukan literal, tetapi iqtidaan. Jelas? Okey, telah selesai kita bincangkan, alhamdulillah tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, 4 perkara yang kita bincangkan mengikut manhaj al-Hanafiyah,
iaitu ibaratun nas ataupun dipanggil sebagai dalalatun nas. Yang kedua adalah dalalatul isyarah. Yang ketiga adalah dalalatul apa? Dalalatul nas. Yang pertama adalah ibaratun nas ataupun dalalatun nas. Yang ketiga dipanggil sebagai dalalatun nas. Betul Yang ketiga apa? Iaitu dalalatun nas. Kalau yang pertama dia ada dua nama. Satu dipanggil ibaratun nasi ataupun satu lagi dalalatul ibarah. Okey. Yang keempat adalah dalalatul iqtida. Okey. Jelas. Sekarang kita buangkan al-Hanafiyah, kita masuk dalam pembahagian yang baru mengikut manhaj Asy-Syafi'iyah ataupun manhaj al-mutakallimin ataupun manhaj al-jumhur, majoriti di kalangan ulama. Okey. Manhaj majoriti di kalangan ulama lebih mudah. Lebih mudah dan lebih terang. Okey. Kita lihat ulama-ulama usul yang mutakallimun, ulama-ulama mutakallimin, ulama usul mengikut manhaj al-mutakallimin. Mereka bahagikan dalalatul lafzi dari sudut lughah. Okey, dalalatul alfaz min haisul lughah. Mereka bahagikan kepada dua je. Siapa ni? Kita panggil apa? Al-mutakallimin ataupun dipanggil sebagai Asy-Syafi'iyah ataupun jumhur. Apa dia? Dia bahagikan dalalatul alfaz min haisul lughah, dia bagi kepada dua je, iaitu dipanggil sebagai mantuq, dalalatul mantuq, dalalatul mafhum. Dua je, mudah. Tak banyak pecahan. Dalalatul mantuq, satu lagi yang kedua dipanggil apa? Dalalatul mafhum. Mudah je. Okey. Kemudian apa itu dalalatul mantuq? Kita nak tahu yang ni lah, apa dia? Apa dalalatul mantuq? Dalalatul mantuq adalah ma dalla alaihi al-lafzu fi mahallin nutqi. Lafaz yang diucapkan. Makna literal. Okey, seperti ibaratun nas, sama, cuma term saja berlainan. Okey, cuba kita lihat perkataan yang contoh kita berikan tadi dalam suratul Isra ayat 23 Suratul Isra ayat 23. Apa dia? Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tulis balik. Kita dah sebut tadi tapi dah padam. Tulis balik. Fala taqul lahumā uffin. Nampak? Kita panjangkan sikit. Uffin. Di sini ada makna mantuq. Okey. Apa mantuq di sini? Tuan-tuan lihat. Dalam ayat fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā fala taqul lahumā uffin. Apa mantuq? Mantuq ni apa? Literal daripada ayat Quran ni. Apa dia? Hukum dia apa? Iaitu tahrim. Tahrimu diharamkan. Ta'fif. Ta'affuf. Tahrimu ta'affuf. Apa itu ta'affuf? Kata lah. Mengohkan. Ta'affuf. Mengohkan, mengihkan, mengahkan ibu bapa. Haram. Itu mantuq. Jelas Bila sepak terajang tadi, kita tak panggil mantuq, kita panggil mafhum. Nampak? Ini mantuq dia. Kemudian tuan-tuan lihat dalam surah An-Nisa ayat 23. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Anak-anak tiri kamu yang bawah jagaan kamu, di kalangan bawah jagaan kamu daripada isteri kamu yang kamu telah setubuhi dia. Okey. Yang telah kamu setubuhi. Nampak tak?
Apa mantuk ayat ni? Apa dia? Warabaibukumul lati. Okey. Ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Okey. Jelas Apa dia? Nak bagi tahu haram nikah dengan Rabibah anak tiri. Haram. Ini mantuk. Apa hukum mantuk dalam ayat ni? Dalam surah An-Nisa ayat akhir sekali juz 4, ayat terakhir juz 4. Apa tahrim nikah ar-Rabibah? Tahrim nikah, tahrimun nikah ma'ar Rabibah. Rabibah anak tiri. Okey. Itu mantuk. Tuan-tuan lihat surah An-Nisa ayat 23. Wa rabaibukumul lati. Faham yang kita boleh faham daripada literal ayat ini, iaitu anak-anak tiri kamu allati yang fi hujurikum min nisa, yang mana bawah jagaan isteri kamu, anak isteri kamu. Allati dakhaltum bihinna, yang kamu telah setubuh dengan dia, dengan apa? Dengan isteri kamu. Jadi maksudnya mantuk daripada ayat ini yang kita faham literalnya adalah seorang lelaki tidak boleh berkahwin dengan anak tirinya ataupun anak isterinya. Isteri dia kahwin dengan lelaki lain, dapat anak. Kita yang kahwin dengan perempuan tadi tak boleh kahwin dengan anaknya. Bila? Allati dakhaltum bihinna, bila dah kamu dah setubuh mak dia. Bila kamu dah setubuh mak dia, kamu dah setubuh isteri kamu, maka tak boleh lagi kamu berkahwin dengan anak isteri kamu tadi, anak tiri kamu lah. Okey. Itu kita panggil mantuk. Jelas mantuk. Ni semua mantuk. Kemudian kita lihat pula sekarang pembahagian kepada mafhum, dalalatul mafhum. Kita tulis di sini. Nampak apa dia? Dalalatul mafhum. Dilalatul mafhum. Tuan-tuan kena faham apa dia? Mantuk punya kita telah bincangkan. Ni dia contoh dia. Mafhum di sini. Mafhum perbahasan, mantuk mudah, literal, makna literal. Cuma bila dalalatul mafhum, mafhum ini dia ada dua pecahan. Okey. Apa dia? Mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Nampak tak? Mafhum apa? Nampak muwafaqah ataupun dipanggil sebagai mafhum mukhalafah. Okey. Mafhum muwafaqah juga dinamakan sebagai fahwal khitab ataupun dinamakan mafhumul khitab. Itu term je lah, term. Apa nama lain dia? Adalah fahwal khitab. Makna sama, tak ada beza pun. Term je, nama je lain. Fahwa ya fahwa al khitab, ataupun dinamakan sebagai apa? Sebagai mafhumul khitab. Mafhum mukhalafah dinamakan sebagai dalilul khitab. Ini term, nama dia, istilah dia, dalilul khitab. Okey. Okey, ni term ni perlu tahu juga. Yang paling penting adalah contoh dia supaya nampak gambaran. Okey. Kita lihat mafhum muwafaqah. Apa mafhum muwafaqah? Iaitu ma dallal lafzu ala hukmin. Lafaz menunjukkan sesuatu, menunjukkan lafaz sesuatu makna, hukumnya bertepatan dengan makna mantuk. Okey, dinamakan sebagai mafhum muwafaqah kerana maskut anhu, benda yang tak disebutkan adalah bertepatan dengan hukum yang disebutkan. Sama macam tadi kita bincangkan, cuma term je nama lain. Ini tariqah mutakallimin, tadi tariqah al-Hanafiyah. Okey.
Kita lihat dalam ayat ni, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Mantuknya adalah tahrimut ta'affuf. Haram kita kata mafhum muwafaqah, mafhum yang sama, muwafaqah sama. Apa dia? Yang saya sebutkan tadi, al-maskut anhu, yang tak disebut dalam makna mantuk literal, tetapi difahami daripada ayat mantuk, ilahnya sama, maka memberi hukum yang sama, tahrim. Okey. Sebab apa memberi hukum yang sama? Ilah yang sama, sebabnya sama. Okey. Kemudian untuk mafhum muwafaqah ini, dia untuk muwafaqatul mafhum, untuk mafhum muwafaqah bagi mantuk dari dua jenis. Dia ada berapa jenis? Dua jenis. Tuan-tuan lihat untuk mafhum muwafaqah. Okey, kita padam dulu. Okey. Kita lihat untuk mafhum muwafaqah, dia terbagi kepada dua jenis. Satu dan dua. Okey, dua jenis. Apa dia? Musawatul maskut anhu lil mantuq, maka awla bil hukm min al mantuq. Sama macam tadi juga sebenarnya. Satu dipanggil musawian, sama, setaraf, satu level. Satu lagi a'la, macam tadi sama. Contoh sama. Kita nak ambil ayat tadi, boleh? Fala taqul lahumā uffin, jangan kamu kata kalau sepak terajang lebih lagi haram, tak dibenarkan. Okey. Kita bagi contoh yang lain. Hukum yang musawatul maskut anhu. Hukum yang sama, maskut anhu dengan mantuk, hukumnya sama. Apa maskut anhu? Tuan-tuan lihat, kita dah bincang tadi, maskut anhu tak disebut dalam Quran. Satu lagi adalah hukum apa? Hukum mantuk disebut dalam Quran. Bila satu tak disebut, satu disebut, maka kita lihat sekiranya ilahnya sama, maka hukumnya sama. Okey, jelas Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Okey. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Yang makan harta anak yatim. Tuan-tuan nampak tak ayat Quran ni? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa yang makan harta anak yatim, makan. Nampak tak? Perkataan makan harta anak yatim tak seperti yang makan. Apa dia? Kita bakar harta anak yatim, ihraq. Bakar harta anak yatim, hukumnya sama. Kita itlaf ni apa? Membinasakan, merosakkan, menjahanamkan harta anak yatim, sama juga. Kemudian kita gunakan songlap harta anak yatim, sama juga. Bukan makna makan je. Nampak tak? Makan harta anak yatim secara zalim, hukumnya adalah haram. Bakar harta anak yatim tanpa sebab haram. Merosakkan harta anak yatim tanpa sebab haram, secara zalim, haram. Quran mantuk, nampak tak? Mantuk di sini dalam Quran menyebutkan makan, tetapi yang maskut anhu adalah ini dia. Ihraq, membakar, merosakkan, menjahanamkan, songlap harta anak yatim. Okey. Kemudian hukumnya sama, haram. Satu lagi dipanggil sebagai fahwal khitab. Okey. Ini dipanggil apa? Term ni dipanggil apa? Namalah term. Ini dipanggil lahnul khitab.
Ini dipanggil sebagai fahwal khitab. Nah, ini term lah. Fahwal khitab contohnya macam mana ya? Makna maskut anhu, maskut yang tak sebut dalam Quran lebih tinggi. Lebih kita dari segi akal kita dah dapat faham. Mantuk sebut tapi maskut anhu lebih lagi. Contoh dalam surah Az-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey. Apa dia? Siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat zarah kebaikan, maka Allah Taala melihatnya. Maka difahami di sini mantuknya apa? Mithqala dzarrah, seberat zarah. Mithqala, seberat zarah. Kebaikan Allah Taala lihat kebaikan tadi. Maka itu kita panggil apa? Mantuk mithqala dzarrah. Tapi bila mana kita sebutkan maskut anhu yang tak disebut dalam Quran, may ya'mal masaqil aula, lebih lagi Allah Taala nampak. Siapa yang buat baik sebesar Zahra, Allah Taala nampak. Siapa yang buat lebih besar daripada Zahra, lebih besar daripada biji sawi, lebih besar daripada atom, lebih lagi Allah Taala nampak tak? Okey. Kemudian hukum mafhum muwafaqah, hukum mafhum muwafaqah ini adalah maqul bihi 'inda mu'dhamil ulama wa lam yakhruj an zalik illa ba'd ulama az-zahiriyah. Semua ulama guna pakai. Semua ulama terima pakai, kita panggil apa nama, mafhum muwafaqah. Cuma ulama az-zahiriyah mereka keluarkan, sebahagian ulama az-zahiriyah mereka tak pakai dengan mafhum muwafaqah. Mereka hanya literal, mereka menggunakan mantuk sahaja. Ada pun mafhum muwafaqah mereka tak guna. Okey. Tapi kebanyakan ulama semua guna. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh padam? Okey, sekarang kita lihat mafhum. Tengok papan putih sikit. Itu mafhum muwafaqah. Telah selesai. Dia ada dipanggil sebagai lahnul khitab, ada dipanggil sebagai fahwal khitab. Yang dakwat warna biru tu. Lahnul khitab juga fahwal khitab. Kita lihat belah kanan ni, iaitu kita akan bincangkan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni ada beberapa lah. Ada beberapa anwa' jenis. Okey. Kita lihat tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Padam. Ya. Mafhum mukhalafah dia adalah sesuatu perkara yang menunjukkan lafaz tadi ke atas satu hukum. Hukumnya adalah bertentangan dengan hukum mantuk. Nampak? Mana hukum maskut anhu adalah berlawanan daripada hukum mantuk. Cuma ada beberapa jenis lah dalam mafhum mukhalafah ini, dipanggil mafhum as-sifah, mafhum syarat, mafhum ghayah, dan juga mafhum al-hasar. Mungkin kita tak sempat bincang lah semua ni. Mafhum al-adad, mafhum laqab. Semua ada 6, tapi yang disepakati 5 saja. Tak sempat nak bincang semua ni. Paling kurang kita ambil 1 ataupun 2 pada pagi yang mula ni. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jangan tak sempat semua, kita tak baca semua. Okey, kita ambil juga sikit. Okey, kita lihat dahulu perkara mafhum mukhalafah yang tuan-tuan perlu tahu. Apa dia? Mafhum mukhalafah. Kita bincangkan tadi, kalau tuan-tuan masih ingat, mantuk dan juga satu lagi apa? Maskut anhu. Okey. Nampak mantuk dan juga mafhum maskut anhu. Mantuk yang ada dalam Quran, yang makna yang tersurat. Maskut anhu makna tersirat, tak nampak.
hukum di sini adalah 100% berbeza dengan sini. Kalau mantuk kata halal, di sini kata haram. Kalau di sini kata haram, di sini kata halal. Mafhum mukhalafah. Okey, kita lihat dahulu jenis-jenis dia. Mafhum mukhalafah. Yang pertama kita nak bincang mafhum mukhalafah bagi apa? Bagi sifat. Okey, bagi sifat. Bila ada sifat ni dah kena jadi lawan hukum dia. Ini penting lah untuk kita faham dalam pengajian usulul fiqh, untuk kita lebih faham apa dia. Okey, kita tengok mafhum sifat ini menunjukkan lafaz yang muqayyad, yang diqaidkan dengan satu sifat. Lafaz yang diqaidkan dengan satu sifat untuk berlawanan hukumnya ketika ternafian sifat itu. Kita lihat dalam Quran dulu kita ambil dalam Quran. Ini selalu kita bagi dah pada ayat surah An-Nisa ayat 92 wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Wa man qatala mu'minan khata'a, siapa yang membunuh satu jiwa secara tersilap bunuh, maka fatahriru raqabatin mu'minah, merdekakan seorang hamba yang beriman. Nampak? Wa fatahriru raqabatin mu'minatin. Raqabatin mu'minah. Mu'minah adalah sifat kepada mausuf raqabah. Okey. Bila sifat, maka nak syarat nak merdekakan hamba untuk pembunuhan yang tersalah, mesti hamba tadi beriman, orang Islam maknanya. Okey, itu jelas. Kalau apa fatahriru raqabatin mu'minah, fatahriru raqabatin mu'minatin. Okey, syarat nak kafarah bagi pembunuhan yang tersalah, maka hendaklah merdekakan hamba yang beriman. Ini kita panggil nas. Mafhum mukhalafah daripada raqabah mukminah adalah raqabah kafirah. Kafarah membunuh secara tersilap, merdekakan hamba yang beriman sah. Merdekakan hamba yang kafir tak sah. Ini dipanggil mafhum mukhalafah. Okey. Yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Wa fi sadaqatin, fi sadaqatil ghanam fi saimatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Okey. Pada sedekah ghanam, sedekah ni zakat. Zakat kambing pada bilangan 40 sampailah apa? Sampai apa? 20 wa 100 syatun. Pada bilangan 40 sampai 120 kambing, mestilah zakat ini adalah 1 ekor kambing. Jelas. Ini kepada siapa? Kepada siapa? Kepada saimah. Saimah ni apa? Apa itu saimah? Saimah ni adalah maknanya tuan dia tak bagi makan, dia cari makan, lepaskan kat padang, bukan padang milik orang lain lah, padang umum, lepaskan kat hutan ke, makan. Saimah. Jadi maksudnya dalam hadis tadi apa disebutkan? Wa fi sadaqatil ghanam fi saimatiha. Dalam hadis sebut apa? Wa fi sadaqatil ghanam, pada zakat kambing. Apa dia? Fi saimatiha. Fi saimatiha. Nampak? Okey, idza kanat, apabila kambing tadi 40 sampai 120, maka dikeluarkan zakat 1 ekor kambing. Jadi di sini tuan-tuan jelas, pada zakat ghanam maka dikatakan sifat. Mana sifat dia? Fi saimatiha. Fi saimatiha. Makna zakat yang dikenakan 40 sampai 120 ekor kambing yang seseorang
pengembala itu ada, maka dia kena keluarkan zakat 1 ekor kambing dengan syarat dia ada sifat ini. Dia ada sifat ini, iaitu fi saimatiha, binatang di saimah dilepaskan, dia tak bagi makan, dia cari makan sendiri. Okey, ini dipanggil sebagai mantuq. Nampak? Mantuq fi saimatiha. Maka mafhum mukhalafah dia mim mukhalafah. Mafhum mukhalafah dia apa dia? Apa mafhum mukhalafah yang dapat difahami pada ni? Iaitu tidak ada zakat yang ma'lufah. Yang ghairu sa'imah. Binatang yang tidak dilepaskan. Tuan dia bina rumah cantik-cantik untuk dia, reban ke apa ke, kandang untuk dia, tuan dia bagi makan pagi petang, belanjakan duit untuk beli makanan binatang kambing 40 sampai 120 ekor. Maka untuk yang ghairu sa'imah, bukan sa'imah, untuk ghairu sa'imah tak perlu bayar zakat. 1 ekor kambing tak perlu bayar. Apa kena-mengena mafhum mukhalafah sifat di sini? Dalam hadis sebut wa fi sadaqatil ghanami, pada zakat kambing, fi saimatiha, pada kambing yang dilepaskan cari makan sendiri. Adapun mafhum mukhalafah daripada fi saimatiha, iaitu ghairu saimah, yang tidak saimah, iaitu yang tuannya beri makan, bukan dia cari makan sendiri, ni tak perlu zakat. Jadi di sini nampak tak? Fi sadaqatil ghanam, pada zakat kambing kena keluarkan seekor. Mafhum mukhalafah daripada sifat ini, iaitu yang ghairu saimah, tak perlu bayar zakat kambing. Jelas? Itu kita panggil mafhum sifat. Mafhum mukhalafah sifat. Esok insya-Allah kita akan masuk mafhum mukhalafah. Ada syarat, ada mafhum mukhalafah ghayah, ada adat, ada adatul hasar. Insya-Allah taala kita akan bincang esok. Cukup sekadar ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, pengajian kita asas usulul fiqh. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian asas usulul fiqh di bawah tajuk apa? Dalalatul alfaz min haisul lughah, dalam bab turuq, di dalam topik turuq istinbatul ahkam. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, sama-sama memanjangkan kebaikan kita dengan menekan button share. Dan tuan-tuan terlepas ikuti secara langsung kita pada pagi ini dan juga pada pagi-pagi yang lalu, pada episod yang lalu, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, Pusat Ilmu At-Taqwa. Insya-Allah di sana ada admin sediakan playlist, tuan-tuan boleh refer balik pengajian yang telah lalu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.